Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke kelas Pendidikan Islam Pendidikan Khas Tingkatan 1 bersama Cikgu Aisyah. Apa khabar anak-anak semua? Hari ini kita nak belajar unit 1 Tilawah Al-Quran. Kita nak belajar membaca surah Al-Baqarah. Anak-anak dah bersedia? Bagus. Jom. Anak-anak, sebelum kita membaca surah Al-Baqarah bersama-sama, jom kita tengok standard kandungan untuk hari ini. Tara! Standard kandungan hari ini adalah membaca ayat 1 hingga 5 surah Al-Baqarah. Manakala standard pembelajaran kita hari ini ialah yang pertama, membaca ayat 1 hingga 5 surah Al-Baqarah. Yang kedua, Cikgu Aisyah nak anak-anak dapat mengaplikasikan tanda panjang pendek pada ayat 1 hingga 5 surah Al-Baqarah. Anak-anak dah bersedia? Kalau dah bersedia, jom dengar dulu Cikgu Aisyah nak baca surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5. Okay? Let's go guys. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Anak-anak dah dengar kan Cikgu Aisyah membaca surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5? Anak-anak tahu tak apakah maksud Al-Baqarah? Tak tahu. Baiklah, cuba perhatikan gambar dekat depan anak-anak ni. Ada gambar binatang apa di sebalik jendela merah ni? Apa? Lembu. Jom kita tengok sama-sama. Tara! Betul! Gambar lembu betina. Kalau anak-anak nak tahu, surah Al-Baqarah bermaksud lembu betina. Al-Baqarah bermaksud lembu betina. Anak-anak tahu tak, surah ini merupakan surah kedua selepas surah Al-Fatihah. Surah ini juga adalah surah yang terpanjang dalam Al-Quran. Kenapa? Kenapa surah ini surah yang terpanjang? Sebab surah ini mengandungi 286 ayat. Mana nak cari surah ni dalam Al-Quran ni? Senang je. Buka Al-Quran bahagian depan juzuk yang pertama. Okey? Anak-anak tahu tak surah ini diturunkan di Madinah Al-Munawwarah. Banyak tahu manfaat daripada surah ni. Antaranya adalah pertama, menjadi pelindung diri kita daripada syaitan. Yang kedua, kita bila baca surah ni, insya-Allah akan diberikan rasa yang cukup dalam diri. Maksudnya apa? Allah akan jadikan kita manusia yang suka bersyukur dengan segala nikmat yang Allah bagi. Tak kisahlah nikmat tu sikit ke, banyak ke, tapi kalau kita selalu amalkan surah ni, kita baca maksud dia, kita faham, kita akan diberi rasa cukup dalam diri. Alright. Anak-anak, sekarang jom sama-sama kita baca dan fahami maksud surah. Cikgu Aisyah baca, anak-anak ikut, lepas tu kita baca bersama dan kita tengok maksud dia. Boleh? Tak dengar lah? Okay, good. Mestilah boleh kan? Okay, jom. Bismillahirrahmanirrahim.
Okey, cuba anak-anak baca bismillah. Bagus. Sekarang kita baca bismillah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Good job. Okay, anak-anak, kita pergi ke ayat yang pertama surah Al-Baqarah. Dengar dulu Cikgu Aisyah baca. Alif Lam Mim. Okey, sekarang giliran anak-anak membaca. 1, 2, 3. Bagus. Sekarang mari kita membaca ayat 1 surah Al-Baqarah bersama-sama. 1, 2, 3. Alif Lam Mim. Bagus anak-anak. Jom kita tengok maksud ayat pertama surah Al-Baqarah. Maksud ayat pertama surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim tu tidak diketahui. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang tahu apakah maksud Alif, Lam dan Mim yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ni. Macam mana nak tahu? Kita kena tunggu nanti dekat akhirat. Okey? Baik anak-anak, jom kita ke ayat yang kedua surah Al-Baqarah. Tada! Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Okey, sekarang giliran anak-anak pula. 1, 2, 3. Alhamdulillah, bagus. Sekarang jom kita baca bersama-sama. Okey? 1, 2, 3. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Good job. Kita tengok apakah maksud ayat ini. Ayat ini bermaksud kitab Al-Quran ini tidak ada sebarang syak padanya tentang datangnya daripada Allah dan tentang sempurnanya Al-Quran ini. Ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran ni dia menjadi petunjuk, panduan untuk kita. Okey, umat Islam. Alright. Seterusnya, ayat yang ketiga surah Al-Baqarah. Dengar Cikgu Aisyah baca. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Okey, sekarang giliran anak-anak pula. 1, 2, 3. Bagus. Sekarang jom kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya Allah, bagus anak-anak. Jom kita tengok apa maksud ayat ini. Ayat ketiga surah Al-Baqarah bermaksud iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang gaib dan mendirikan ataupun mengerjakan sembahyang serta membelanjakan iaitu mendermakan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Kami tu siapa? Kami tu Allah. Okey? Allah yang satu. Allah cakap dia bagi rezeki dekat kita. Kalau orang-orang yang beriman, dia akan sedekahkan rezeki dia tu ke jalan Allah. Okey. Kemudian dia solat. Okey, percaya kepada perkara-perkara yang gaib. Contohnya apa? Syurga, neraka. Okey. Alright, jom kita tengok ayat yang keempat surah Al-Baqarah. Ayat keempat surah Al-Baqarah berbunyi. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Okey, sekarang cuba anak-anak baca. Okey, perlahan-lahan. Kalau tak lancar boleh baca perlahan-lahan. Okey? Okey, 1, 2, 3. Bagus. Sekarang jom kita baca sama-sama. 1, 2, 3. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا
unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Masya Allah, bagus sangat. Sekarang kita nak pergi ke ayat kita nak tengok maksud dia dulu. Astaghfirullahaladzim, kita tengok maksud dia. Okey, maksud ayat keempat ni adalah dan juga orang-orang yang beriman kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepadamu, wahai Muhammad, dan kitab-kitab yang diturunkan dahulu daripadamu, serta mereka yakin akan adanya hari akhirat dengan sepenuhnya. Okey, kitab Al-Quran diturunkan kepada pandai Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir. Dan kitab-kitab yang diturunkan dahulu. Kitab apa? Kita ada kitab Taurat, kitab Injil. Okey, kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi-Nabi yang dahulu. Tapi sekarang kita kena fokus kepada kitab Al-Quran. Okey, kitab Al-Quran. Okey, dan yakin adanya hari akhirat. Okey. Baiklah anak-anak, kita nak tengok ayat kelima surah Al-Baqarah. Okey, ayat terakhir yang kita nak baca hari ini. Okey. Dengar dulu Cikgu Aisyah baca. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Okey, sekarang giliran anak-anak pula. 1, 2, 3. Bagus, sedap sangat suara. Okey, sekarang jom kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Okey, sekarang kita nak tengok maksud ayat kelima surah Al-Baqarah. Maksud ayat ni yang sebenarnya ialah mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka dan merekalah orang-orang yang berjaya. Okey, daripada ayat 1 sampai ayat 5 tadi dia cakap kita kena kerjakan solat, percaya kepada perkara-perkara gaib. Okey, kemudian kita bersedekah, kita jadikan Al-Quran tu sebagai petunjuk, kita percaya pada hari akhirat. Kalau kita buat semua ni, kita amalkan, kita percaya, maksudnya kita tetap akan dapat petunjuk daripada Allah. Semua orang sangat nak petunjuk daripada Allah. Okey, sebab apa? Allah tu sebaik-baik yang memberi petunjuk. Okey? Dan bila kita dapat petunjuk daripada Allah, tentulah kita akan jadi orang-orang yang berjaya. Bukan je berjaya dekat dunia anak-anak, tapi kita akan jadi orang yang berjaya dekat akhirat juga. Apa yang penting? Yang penting ialah kejayaan di akhirat. Tapi lebih bagus kalau kita seimbangkan kejayaan dunia dan juga kejayaan akhirat. Okey? Okey anak-anak. Okey, jom kita baca sama-sama. Kita ulang balik. Kita baca sama-sama daripada awal sampai ayat 5. Okey? Okey, ikut Cikgu Aisyah kita baca sama. Okey, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Anak-anak, selesai bacaan surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5. Mudah-mudahan panjang pendek kita, tajwid yang kita baca tu betul. Dan pahala daripada bacaan kita tu dapat bantu kita dekat akhirat nanti. Baiklah anak-anak, Cikgu Aisyah harap nanti anak-anak dapat baca semula dekat depan Cikgu Aisyah. Okey?
Alright anak-anak, terima kasih. Kita jumpa lagi di kelas yang berikutnya. Terima kasih join kelas Cikgu Aisyah hari ini. Assalamualaikum. Bye.